ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita berada di dalam rumah Allah menjadi tetamu yang dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di dalam satu majlis yang paling besar sekali sehingga tak ada majlis yang lebih hebat daripada majlis seperti mana majlis malam ini, yang disebut dengan sinonimnya di tempat kita dipanggil dengan majlis ilmu ataupun kuliah pengajian. Tapi baginda Nabi SAW menamakan majlis ini dengan panggilan Riyadul Jannah. Apa makna Riyadul Jannah? Iaitu taman-taman syurga. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian berjalan, kemudian kalian terjumpa di sana ada taman-taman syurga, farta'u, maka nikmatilah ataupun singgahlah. Maka sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Yalah, syurga ni kita duk faham hari akhirat lah. Ni hidup kat dunia lagi, kok mana pula ada taman syurga pula? Sahabat tanya. Maka jawab baginda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan Riyadul Jannah ialah hilakul zikr, iaitu majlis zikir. Majlis zikir, zikir ni ejaan dia zal kafra, zakara, asal kataan. Zikir ni maknanya ingat. Sebab tu kita sebut tazkirah. Makna tazkirah diambil daripada perkataan zakara. Yang ni maknanya ingat mengingati ataupun peringatan. Jadi bila sebut majlis zikir bukan semata-mata majlis tahlil, bukan semata-mata majlis wirid dan sebagainya. Tapi juga disebut majlis zikir ialah majlis yang mengingatkan kita kepada Allah, Rasulullah dan juga agama Islam. Maka bila majlis tu ada sebut nama Allah, ada sebut nama Nabi kita, ada sebut tentang Islam, maka majlis itu dipanggil sebagai majlis zikir. Maka bila sebut majlis zikir, kata baginda Nabi, inilah sebahagian daripada Riyadul Jannah, taman-taman syurga Allah. Maka harap-harapnya di dunia lagi Allah sudah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga Allah. Maka harap-harap nanti di hari akhirat Allah izinkan kita berada di dalam syurga yang sebenar secara hakiki dan abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu,
yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Terlebih dahulu sekali lagi lah sebagai ulangan. Nama diberi Muhammad Syakir bin Nasoha. Seperti mana pengusi majlis sebut tadi, datang daripada Batu Hampar, Berwas, Perak. Tapi kalau ikut asal usul, anak jati Selangor. Anak jati Selangor. Saya dilahirkan di Gombak, dibesarkan di Shah Alam, Alam Megah, Seksyen 28. Kemudian ayah buat rumah di kawasan desa Pinggiran Putra. Sana ada tanah pusaka, buat rumah situ. Dan keluarga ayah dan mak menetap di sana lah. Tapi ayah dah tak ada dah. Ayah menetap dalam tanah dah, meninggal dah. Baik, tapi tinggal mak lah. Tapi nak cerita itu. Kemudiannya hijrah ke negeri Perak untuk mendalami ilmu agama, menuntut di pondok. Iaitulah guru saya Al-Fadil Tuan Guru Haji Siddiq bin Muhammad Nur. Mungkin orang lama kenal. Orang panggilnya dengan gelaran Ustaz Siddiq Nur. Itu untuk guru saya lah. Dan saya diamanahkan oleh beliau untuk bantu beliau jaga sekolah beliau di sana di Batu Hampar. Kami ada dua, yakni pondok dan juga tahfiz. Pondok untuk orang dewasa, tahfiz untuk budak lah. Makna kata sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi diamanahkan memegang jawatan sebagai timbalan mudir, bantu Tuan Guru Siddiq Nur. Ya. Baik. Jadi malam ni saya dijemput ke sini, ke Bangi ni, Masjid Al-Hasanah. Masjid ni saya biasa singgah, singgah semayang lah kan. Memang masjid yang kita kenal sangat masjid ni. Jadi baik, malam ni dijemput bukan hanya untuk nak semayang, dijemput untuk berkongsi ilmu. Kita bukan nak mengajar. Orang sini alim-alim dah. Sebab dalam Selangor ni, Bangi ni antara tempat yang alhamdulillah ramai ulama, ramai tok-tok guru, majlis ilmu pun banyak. Dan juga yang saya tahunya, Selangor ni antara kuliah yang paling banyak dalam banyak-banyak negeri kan. Kuliah banyak. Masjid pun kuliah, surau pun kuliah, semua banyak kuliah, banyak tempat pengajian, alhamdulillah. Jadi malam ni kita kadar kongsi-kongsi ilmu gitulah, mana setakat mana yang kita reti lah. Jadi sebab saya orang pondok, budak pondok, jadi kita jenis mengajar ceramah pun pakai kitab juga. Jadi malam ni punya ceramah saya nakalkan daripada kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, karangan Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani. Jadi saya ambil salah satu bab yang ditulis oleh Syekh di dalam kitab ni, iaitulah berkenaan dengan kelebihan berfikir. InsyaAllah lah kita tengok sama-sama. Kata Syekh, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Syekh, iaitu menjalankan hati dengan menilik pada pekerjaan kerana menuntut akan yang baik atau yang terlebih baik. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ayyakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sadaqallahul azim. Suratul A'raf ayat 185. Dalam ayat ni Allah sebut, dan tiadakan menilik mereka itu, awalam yanzuru fi malakutis samawat, dan tak adalah mereka menilik atau melihat, nazar mereka itu, yakni kafir Mekah, dengan mengambil fikir pada mamlikah, kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi, as-samawati wal ard, wa ma khalaqallah, daripada segala yang ajaib-ajaib dan indah, barang yang di dalam keduanya, dan pada barang yang dijadikan dia Allah Ta'ala
daripada suatu min syai'in wa an asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum, dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Jadi dalam ayat ni Allah menceritakan tentang mikir. Benda ni kita nampak macam kecil atau remeh aja, tapi inilah punca segala-galanya. Mikir ni orang kata dengan akal. Betul juga. Tapi kita duk tanya fikir. Akal tu duduk di tang mana? Kata kepala. Dalam kepala tu otak. Jadi akal ni barang ajaib. Barang yang tak nampak, barang gaib, barang yang tak nampak dek mata rasa. Kalau otak tu boleh nampak, akal ni tak. Maka ada pandangan ulama, antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah, mengatakan bahawa akal tu dia juga hati, dia juga nafsu. Benda sama, cumanya namanya berbeza mengikut keadaannya yang berbeza. Bagi orang yang cergas, maka akal lah yang dipakai ni. Tapi kalau orang yang terikut akan kejahatan diri, maka nafsu lah yang dipakai ni. Kalau berbolak-balik kejap A, kejap ya, kejap gini, itu namanya hati. Adapun tiga-tiganya kata Syekh sama je, bergantung kepada kita bagaimana kita menggunakannya. Jadi kata Allah, awalam yanzuru fi malakus samawati wal ardi, dan tak adakah mereka ni tengok, yakni tilik, nazara tu maknanya tengok, tilik, yakni geng-geng puak kafir Mekah ni, tak adakah mereka ni fikir tentang langit dan juga bumi? Siapa cipta langit bumi ni? Kalau kita baca dalam Quran, kebanyakan contoh bila Allah sebut tentang penciptaan alam, Allah tak sebutlah satu-satu. Allah tak sebut aku cipta pokok, aku cipta ni, bukit bukau. Allah cuma sebut nak khalaqas samawati wal ard. Aku cipta langit dan cipta bumi. Kenapa sebut dua ni je? Memadai sebut langit dengan bumi, semua dah termasuk dalam tu. Sebab ni yang paling besar sekali. Langit dan juga bumi. Langit atas, bumi bawah. Mana semua kerajaan Allah. Semua milik Allah. Tak ada satu kerajaan di atas dunia ni yang boleh kawal langit dan juga bumi. Sehebat mana pun kerajaan, panggillah. Tak payah panggil kerajaan Malaysia kecil je negara kita ni. Panggil negara jenis besar-besar. Kerajaan Amerika, kerajaan Rusia. Sehebat mana pun kerajaan dia, suruh tahan matahari daripada naik waktu pagi. Boleh? Tak boleh. Nak menunjukkan di sini, sebab tu Allah sebut, takkah kamu lihat penciptaan langit dan penciptaan bumi? Seolah-olah maknanya yang kamu sombong tu kenapa? Sedang kamu tu langit bumi tu aku punya. Tiba-tiba aku bagi nikmat sikit, boleh kaya sikit, boleh jawatan sikit, macam langit bumi dia punya. Ada satu seorang yang orang cakap apa, ada authority, ada kuasa. Ini AJK Masjid cerita kat saya, ni berlaku ni di Perak lah, tempat kami lah, di negeri sana. Ada satu masjid tu besar. Jadi sebelah masjid tu ada satu ruang macam bilik kosong, tak ada buat benda. Jadi cadang-cadang ahli jawatan kuasa nak buat sekolah agama dah situ, daripada biar kosong, baik buat sekolah agama ke pasti ke apa ke, ada manfaatnya juga untuk nak memberi pemahaman ilmu kepada anak-anak karya. Jadi buat permohonan hantar surat ke satu orang yang ada kuasa untuk meluluskan. Kemudian pula cek rupanya masjid ni bukan geng dia. Dia kadang-kadang ni main geng-geng tak tu, pelik ni. Kata nama Islam, samalah kita semua Islam. Tak, dia ada geng dia, bukan geng dia. Jangan tengok bukan geng sama dia. Dah kali tak nak turun sign. Dia kata nak lulus tak lulus ni aku punya kuasa. Selagi mana aku tak turun tanda tangan, selagi tu takkan boleh lulus. Ni. Sebab apa jadi begini? Sebab hati dia tidak kenal siapa yang cipta langit, siapa cipta bumi. Sebab tu ini adalah ilmu. Mengaji sampai PhD dalam bidang
keduniaan, kalau tak mengaji ilmu agama, takkan jumpa siapa cipta langit, siapa cipta bumi. Dia duk rasa dia hebat dengan pangkat jawatan dia. Kan? Ni yang jadi masalah dalam masyarakat kita pada hari ini. Bukan salah mengaji dunia, tapi yang meninggalkan pengajian agama tu kenapa? Pengajian agama ni wajib. Pengajian-pengajian lain tu boleh jadi masuk dalam fardu kifayah atau barang sunat. Kan? Umpamanya sembahyang fardu tu wajib, sembahyang tarawih tu sunat. Tiba-tiba dia sembahyang tarawih, sembahyang fardu tidak. Dah apa guna tarawih? Begitu juga. Dia mengaji ilmu sains matematik hebat, cakap orang putih menyembur mulut. Tapi bila tanya sifat 20 nganga tak erti. Tanya rukun sembahyang pun tak tahu. Bab agama fail, gagal. Dah apa guna dengan kepandaian dia? Tak ada. Balik jumpa Allah, masuk dalam lubang kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Mar rabbuka?" Terkial-kial tak boleh nak jawab. "Mar rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dia kenapa soalan kubur tu digunakan dengan perkataan Rabbu? Dia panggilan Tuhan ni ada 3. Seperti mana kita baca dalam surah Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku minta berlindung pada Tuhan sekalian manusia. Rabbin nas. Pertama kata apa? Malikin nas, Malik. Ilahin nas, ilah. Sana ada 3 nama. Rabb, kemudian Malik, kemudian ilah. Kenapa yang ditanya dalam kubur Mar rabbuka? Kenapa tak tanya man ilahuka? Tapi tanya Mar rabbuka. Tuhan juga makna Rabbu tu. Untuk memahami ini kita kupas sedikit. Kata guru kami, dia buat pinjam-pinjam cakap, kita panggil dia majazi akli. Untuk mudah-mudahkan kita faham. Kan? Memang kalau Tuhan ni tak boleh dimisal-misalkan, tak boleh dicontoh-contohkan, sebab Tuhan dengan makhluk takkan sama. Cuma ni pinjam-pinjam cakap nak bagi mudah faham ke kita. Paling tak memang payah kita nak faham pun. Jadi Tok Guru buat contoh cerita pasal mengembala kambing. Kita ternak kambing. Jadi yang disebut sebagai Rabbu ni maknanya yang memelihara. Maksud memelihara ni yang jaga makan, jaga minum, jaga sihat tubuh badan, jaga segala-gala lah. Yang bagi nikmat, bagi itu bahagian Rabbu. Kalau bahagian cerita ke kambing tadi tu, yang tukang bagi makan kambing. Bagi makan, yang jaga sihat kambing, kambing sakit bawa pergi klinik binatang. Yang ni, yang tu bahagian jaga, dipanggil pemelihara. Gitulah maksud, nak mudah-mudah faham ni Rabbu. Kalau Malik pula, Malik ni pemilik. Dia yang memilikinya. Dalam cerita kambing tadi, boleh jadi yang milik orang lain, yang jaga orang lain. Yang jaga mungkin pekerja, yang milik tu mungkin tokek. Nampak? Tapi dalam konteks ketuhanan, Malik pun Allah, Rabbi pun Allah tak? Allah yang jaga kita, Allah yang bagi makan minum, Allah bagi rezeki, Allah bagi, semua Allah bagi. Kemudian milik tu pun miliknya milik Allah. Bila sebut pemilik, maknanya tadi yang cerita kambing, ditokek kambing tu, walaupun bukan dia bagi makan kambing, tapi tiba-tiba satu pagi dia masuk kandang tu, dia terrajang kepala kambing. Boleh tak tukang bagi makan marah? Tak boleh marah lah, kambing dia, suka hati dia. Dia kata suka hati aku, kambing aku. Aku nak sembelih ke, aku nak buat apa ke kambing aku. Tu pemilik. Gitu tak, kita ni milik Allah. Suka hati Allah nak buat atas kita ni, nak buat atas apa? Lepas tu ada orang cakap, ni kalau cerdik tidak berlandaskan Quran hadis, maka takut-takut kecerdikan itu disalahguna. Ada orang bertanya, Tuhan ni tak adil, dia kata. Kenapa lah kata tak adil? Kita tak apalah lahir-lahir jadi Islam. Yang kat luar sana, lahir-lahir tengok ayahnya 3 helai atas dahi. Mak nanduk merah. Dia kata tak adil lah, dia lahir jadi kafir. Kita tak apalah nasib baik, kita panggil nasib baik lahir sebagai Islam. Yang kat luar lahir jadi kafir, jadi Hindu, jadi Buddha. Dia tak mengaji, itu tak kenal Allah. Allah ni pemilik. Contoh, Tok Guru kami buat contoh. Kita pergi kedai, kita beli ikan kembung 3 ekor.
Beli ikan kembung 3 ekor. Nah, lepas tu kita bawa balik rumah. Kita 3 ekor tu kita masak lain-lain. Seekor kita bakar atas api, buat panggang. Seekor lagi kita buat masak kicap. Seekor lagi kita buat kari. Nah, tiba-tiba yang kena panggang kata, tak aci ya, saya kena bakar. Dia buat masak kicap. Nah, lepas tu yang masak kicap lah kata, tak aci, saya masak warna hitam. Nah, dia tak apa masak kari. Boleh tikai tak? Kita kalau jadi tuan ikan, tadi kita beli ikan, tiba-tiba ikan tu komen tu, kita nak buat macam mana? Kita letak bawah pijak, tenyeh kepala ikan. Sekati aku, hang tu aku punya. Aku nak bakar ke, aku nak buat benda pun, hang tu aku punya. Gitu tak untuk pemahaman kita. Jadi tak payah tanyalah. Nah, kenapa kita semayang-semayang apa Allah bagi sakit? Kenapa kita meniaga jujur pun bankrupt juga? Tak payah tanyalah, sukati Allah. Allah milik ni, kita ni milik Allah. Kena faham yang tu. Inilah puncanya. Bila tak kenal Allah, maka hati sibuk nak mempertikaikan urusan Tuhan. Mu siapa dia? Sehingga kan ulama sufi, ahli tasawuf, nah, sampai tahap redanya yang terlampau tinggi, nah, dia kata kalaulah walau banyak mana pun ibadat aku buat, kalau Allah nak masukkan aku dalam neraka, aku reda, dia kata. Sebab siapa aku nak pertikai Tuhan. Tapi tu tok wali lah. Kita jangan cakap macam tu, kita tok wali. Nampak? Satgi kita cakap sungguh, aku tak kisah. Aku ibadat hanya kalau Allah masuk neraka, aku tak kisah. Tak kisah masuk sungguh bau padam muka. Nampak? Janganlah cakap gitu, kita tak sampai makam lagi. Nah, kita naklah masuk syurga, tak nak masuk neraka. Nah, kita main cakap mulut je. Hati tak ada kefahaman yang sebenar lagi. Buat wali ni lain macam. Nah, wali ni dia fikir lain daripada lain. Wali ni. Kita barang yang paling kita jaga sekali, kepala ke kaki? Kita jawab kali. Kita jaga kepala ke jaga kaki? Kita jaga kepala lah. Sebab tu undang-undang trafik, arah naik motor pakai helmet. Dia tak suruh pakai kasut besi. Dia tak suruh pakai baju perisai. Dia suruh pakai helmet. Sebab jaga kepala tu penting. Anggota badan lain kalau putus, hidup lagi. Betul tak? Tangan putus boleh hidup lagi. Separuh badan ni, saya ada orang hantar video kat WhatsApp. Dia kena lenyek dengan lori, separuh badan hilang. Hidup lagi. Siap minta okok sebatang ni. Aduh, asam sungguh. Dah separuh badan nak isap okok lagi. Nah, dia kata, mana kata boleh hidup lagi? Tapi kalau putus kepala, tak ada dah. Tak ada. Ustaz, hidup lagi tu Ustaz. Dia cuma tak ada kepala. Mana boleh? Tak ada kepala mampu dah. Mati dah lah. Kan? Maknanya jaga kepala tu penting pada peringkat kita orang awam. Tapi wali, Tok Wali, kalau kita pergi jumpa dia, tanya dia, anggota mana paling penting sekali? Dia tak jawab kepala. Dia kata kaki. Apa pula kaki? Sebab punca segala maksiat kadang-kadang datang daripada kaki. Orang nak pergi tikam nombor ekor, kalau kaki tak sampai kat kedai nombor ekor, boleh tikam tak? Tak boleh. Kaki. Kalau kaki mengarah ke masjid, eloklah anggota yang lain. Mata boleh tengok Quran, telinga boleh dengar ceramah. Punca kaki. Dan kalau kaki tak membawa ke masjid, kaki pergi kelab. Mata tengok maksiat, telinga dengar lagu bukan-bukan. Dah punca itu. Tu kata Tok Wali ni, dia fikiran dia lain. Jadi kita susah nak ikut. Jadi macam dia. Cumanya kita belajar ni tujuan supaya kita ni melazim-lazimkan diri. Menirulah orang cakap apa, cara beramalnya mereka ulama-ulama yang terpilih ni, wali-wali Allah ni, di golongan-golongan arif billah. Tu. Baik. Jadi kepada Tuhan tadi tu, yakni Rabbi, iaitu yang memelihara, Malik, iaitu yang menguasai, pemilik, dan yang ketiga iaitu Ilah. Ilah ni maknanya Tuhan yang disembah. Apa makna sembah? Kita lama dah dengar sembahyang. Dia sembah tu benda. Sembah ni maknanya kita nak pamerkan. Lepas tu kalau kita tengok filem, dia tulis itu mempersembahkan. Maknanya nak menayangkan atau nak mempamerkan. Lepas tu kita sebut solat ni sembahyang.
Maknanya segala tingkah laku semayang kita tadi nak dipamerkan kepada Allah. Tiba-tiba semayang dia nak pamer pada makhluk. Orang kata rajin datang masjid. Kalau tak datang kan orang kata apa pula? Jadi membuat bukan kerana Allah, membuat kerana makhluk. Takut makhluk kata lain. Habis jadi rosak. Sebab tu kata guru kami, jaga-jaga. Nah, dalam padi ada lalang, dalam lalang tak ada padi. Maksud dia tersirat. Ya, mula-mula saya pun tak faham. Tok guru kata. Dia kata dalam padi ada lalang, dalam lalang tak ada padi. Padi ni benda baik lah, benda orang nak tanam. Lalang mana ada orang tanam? Ada orang buat kebun. Kebun benda ni, kebun lalang ni kata. Lama dah saya ni tanam gini. Mana ada orang tanam lalang? Lalang ni orang tak nak dia muncul juga. Nah, gitulah dalam kita buat padi, naik lalang. Tapi dalam lalang mana ada padi? Dia tengok. Lalang naik tiba-tiba ada padi tengah. Tak ada. Gitu maksud dia, dalam kerja kita buat baik akan ada kejahatan dalam tu. Hati-hati. Tapi kalau dalam buat benda jahat tak ada baik dalam dia. Nah, tak ada orang tikam nombor ekor sambil berzikir. Tak ada minum arak selawat, tak ada. Kan? Tapi kadang-kadang dalam selawat ada riya. Ada takabur. Nampak? Yang tu yang kita nak kena tilik, nak kena tengok. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, satu persoalan yang kita nak kongsi bersama sebelum kita sambung lagi huraian tadi tu. Kita nak tanya, yang iblis laknatullah ni, dia dilaknat oleh Allah ke apa dia kena laknat? Sebab apa dia kena laknat? Sebab setan jantan rogol setan tina? Tak. Lepas tu dia minum arak. Arak tu air kencing setan. Takkan minum air kencing sendiri kot? Tak juga. Dan tu yang Allah laknat dia pasal. Allah laknat dia kerana aba wastakbara. Apa makna dia? Enggan dan sombong bila Allah perintah pada dia untuk sujud. Makna sujud bukan sembah Nabi Adam, maksud sujud hormat kepada Nabi Adam. Nah, kemudian dia pertikai sebab iblis ni sebelum jadi iblis nama dia Azazil. Dia ketua segala malaikat. Dia bukan malaikat tapi ketua malaikat. Kan? Kemudian dia antara makhluk muqarrabin. Tahu makna makhluk muqarrabin? Makhluk yang paling rapat dengan Allah. Satu tika dulu. Kemudian adalah viral. Zaman tu ada dah viral. Dengar-dengar kata ada makhluk yang akan dilaknat. Jadi makhluk-makhluk lain semua takutlah. Siapa kena laknat ni? Jadi bila takut nak jumpa siapa? Jumpa orang yang paling rapat dengan Allah. Macam kita dalam duduk taman, tiba-tiba dengar-dengar kata akan ada penduduk taman ni yang akan dihalau keluar. Sebab nak buat projek ke apa ke, rumah tu nak kena roboh, kena keluar. Daripada taman. Takut tak kita? Maka bila kita takut, kita pergi cari siapa? Cari ketua kampung ketua taman. Sebab ketua taman mesti rapat dengan orang atas. Gitu tak? Jadi makhluk semua ni, makhluk-makhluk lain, pergi jumpalah Azazil ni. Azazil, hang kan rapat dengan Tuhan. Pergi minta ke Allah supaya jangan laknat kami. Azazil kata boleh, tak ada masalah. Akhirnya dia doa, minta pada Allah, ya Allah, jangan laknatkan dia, jangan laknatkan dia, jangan laknatkan dia, jangan laknatkan dia. Habis semua makhluk dia doa, dia minta jangan laknat. Siapa yang dia tak doa? Diri dia sendiri. Orang lain semua dia doa. Kenapa dia tak doa diri sendiri? Dia kata apa? Aku kan paling rapat dengan Tuhan, takkan aku kena laknat? Takkan aku kena laknat? Perkataan takkan, perkataan yang sangat bahaya. Jaga-jaga. Takkan kalah. Tu bongkak tu dah mula nampak ada kebongkakan dalam tu. Takkan aku tak terpilih. Habis itu dah nak jadi kawan baik setan lah tu. Sebab setan dia cakap gitu. Lah kali bila benar-benar Allah melaknat salah satu makhluknya, yang terkena dia kena laknat. Sebab sifat sombongnya itu bermula dari waktu tu lagi. Sudah tercalit sedikit di dalam
hatinya dah mula ada kesombongan sampai terbawa-bawa sehinggalah bila Allah cipta Nabi Adam dia sombong. Nabi Adam ni kemudian, Azazil ni awal lagi. Kan? Jadi dia kata aku senior, Nabi Adam ni junior. Dia baru je dicipta. Aku lama dah. Kan? Takkan aku nak kena hormat dia. Kan? Ada tak jenis geng-geng minta maaf cakap bukan sinilah, kita buat contoh aja. Bagus dah datang masjid. Kan? Lepas tu biasalah kadang-kadang angkat takbir buat lebih kurang. Allah, kini dia angkat. Allah. Jadi tiba adalah budak ngaji pasti ke budak ngaji sekolah agama, budak kecil umur 8 9 tahun gitu. Dia tengok pak cik tu angkat takbir rendah ya, dia pun tegur, "Pak cik, ustaz sekolah kami ngajar kata angkat takbir ni tangan sama parah dengan telinga." Nah, pak cik jawab dia ni, "Hah, pandai nak tegur orang Nah, aku makan garam dulu." Dia main buah garam. Nampak? Beli garam sekilo tonyoh atas muka ni. Nampak? Ni sombong tu. Orang masjid tu, kopiah atas kepala. Jaga-jaga. Sebab tu ulama pesan. Kadang-kadang tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, penyakit hati ni kadang-kadang tak terkena pada ahli maksiat tapi terkena pada ahli taat. Jarang kadang-kadang kita tengok orang minum arak tapi sombong. Jarang. Kan? Silap-silap kadang-kadang walaupun dia buat maksiat tapi dia rasa bersalah. Kita buat taat rasa bangga, rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kita sudah tertipu dengan syaitan. Sebab tu tidak akan selesai perjuangan hidup kita lawan nafsu dan juga iblis melainkan Allah cabut nyawa kita. Mati baru habis. Selagi tak mati, mana berempah pula kita melawan hawa nafsu dan juga iblis. Kita ingat dulu kita main lara, duk main karaoke kat luar sana, kemudian sekarang dah hijrah dah jadi baik dah, main kok masjid dah. Ingat dah selamat dah? Belum tentu. Boleh jadi duk masjid lagi teruk pula jadinya. Sebab apa ni? Dalaman kita. Tu kena jaga barang-barang ni. Barang dalaman. Isyak kau apa? 8.30. 2.3. Sekejap lagi dah lah. Ke dah bunyi dah? Dah isyak dah? Isyak dah? Nak azan dulu. Okey, baik. Kita bagi laluan kepada azan.
Baik, kita sambung sikit. Jadi yang ilah tadi itu maknanya yang disembah, Tuhan yang disembah. Maknanya Tuhan yang kita pamerkan, kita buat ni semua ni untuk dia. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Tuhan sekalian alam. Itu maksud sembah. Kalau daripada cerita kambing yang kita mula cerita tadi tu, maknanya kita sembelih kambing tu untuk siapa? Kadang-kadang yang milik kambing tu toke dia, yang bagi makan tu pekerja dia. Tiba-tiba sultan datang ziarah tempat dia. Jadi mestilah dia nak persembahkan kambing yang terbaik, sebab yang nak datang tu orang besar. Jadi dia akan ambil kambing yang paling hebat sekali, dia sembelih tu, sembelih untuk si sultan. Jadi maknanya kambing itu disembahkan kepada sultan. Itu nak cerita kambing. Tapi nak cerita bab ketuhanan ni, ilah tu Allah, Rabbu tu Allah, Malik pun Allah. Maknanya semua Allah. Yang bagi rezeki pun Allah, yang milik kita pun Allah, yang kita buat semua ni pun untuk Allah, nak dipersembahkan pada Allah. Jadi bila sampai ke dalam kubur, malaikat tanya marrabbuka, digunakan dengan perkataan Rabbu, yakni siapa yang menjaga kamu, siapa yang pelihara kamu. Kenapa tanya bab pelihara? Sebab kalau bab sembah, kebanyakan kita memang sembah Allah. Kita sembahyang maghrib tadi sembah Allah, sembahyang isyak sembah Allah. Tapi takut-takut keluar daripada masjid, bila dapat gaji tak nampak Allah bagi gaji, nampak majikan bagi. Nampak? Bila dapat rezeki itu gini, nampak usaha sendiri, nampak hasil dia sendiri. Sebab dia yang bersusah payah meniaga, dia susah payah dapat untung. Akhirnya jadi sombong. Bila orang minta sedekah, bila orang tanya awak hantar sedekah kat dia, nak buat apa sedekah? Dia malas, kerja tak nak. Aku pun susah agak dulu, aku berusaha ni sampai letih aku hari ni, akhirnya alhamdulillah aku jadi kaya. Sebut kat alhamdulillah, tapi tak nampak bahawa yang dia jadi kaya tu kurniaan Allah. Kita kena pegang gini. Kita usaha ke tak usaha ke, kalau Allah nak bagi jaya, tetap akan jaya. Kita usaha ke tak usaha ke, kalau Allah kata gagal, muflis, bankrupt, tetap bankrupt. Sebab apa? Sebab yang menentukan Allah. Ada pun yang kita buat ni, itu orang cakap apa, wayangnya saja. Ingat kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya. Dia kata makhluk ini umpama bayang-bayang, tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi mudarat. Bawa datang kebaikan pun tak boleh, bawa datang mudarat pun tak boleh. Kena pegang situ kemah-kemah. Kan? Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat pun Allah. Semuanya Allah. Lepas tu biar kita jelas. Kita nak ikhtiar dengan masalah wabak ni, dengan pakai mangan semayang jarak, silakan ikhtiar. Kita nak ikhtiar dengan vaksin, dengan apa kaedah perubatan ke sebagainya, silakan ikhtiar. Tapi akidah orang Islam, kita kena pegang Allah yang beri wabak, Allah yang angkat wabak. Sehebat mana pun doktor pakar buat vaksin macam mana hebat sekalipun, kalau Allah kata tak sembuh, takkan sembuh macam mana pun sekali. Itu baru clear, baru akidah orang Islam. Nampak? Allah hantar ujian ni, bukan orang Islam je kena, semua kena. Kemudian Allah nak uji antara kita, siapa yang nampak aku, siapa yang tak nampak aku. Ini kita cerita bab fikir, supaya biar kita fikir, kan? Seperti mana dalam ayat Quran Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ay yaqriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kata Allah, sesungguhnya kata Allah, aku tidak malu membuat satu perumpamaan seperti mana aku buat perumpamaan nyamuk, atau yang lebih daripada itu lagi. Setengah pandangan ulama kata maksudnya lebih kecil daripada nyamuk. Ayat ni boleh kita kata macam ada kena-mengena dengan wabak kita pada yang kita hadapi sekarang. Corona ni
Bukan halus kecil, lagi halus, bukan macam nyamuk, lagi halus daripada nyamuk. Sehingga mata kasar pun tak boleh nampak. Kan? Kena pakai scan mikroskop lah apa semua. Nah, halus sangat. Nah, Allah buat perumpamaan. Maksudnya, nah, kata dalam ayat Quran ni lagi, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Bagi orang-orang yang beriman, bila dia nampak perumpamaan seperti ini yang Allah buat, dia akan kata ini adalah sebenarnya datang daripada Tuhan, yakni datang daripada Allah. Adapun wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang kafir, dia akan kata apa benda Tuhan buat benda macam ni. Dia akan pertikai. Napa ni? Tuhan buat corona ni apa benda ni? Corona ni nyusahkan orang bagainya. Bagi orang beriman, dia tak kata gitu. Dia kata ini datang daripada Allah. Allah nak uji kita, takat mana keimanan kita, takat mana keyakinan kita kepada Allah. Kan? Tu. Kemudian Allah kata yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang aku sesatkan, dan dengan perumpamaan itu juga banyak orang yang aku beri petunjuk. Jadi ujian yang dilanda kita sebenarnya bukan ujian corona, tuan-tuan. Tapi ujian yang sebenar adalah ujian iman. Di mana kita letakkan keyakinan kita kepada agama Allah. Bukanlah salah kita pakai ubat doktor dan sebagainya. Tapi why not kita mendahulukan sunnah-sunnah agama. Contohlah kita tak payah kata ubat corona ni. Bila kita sakit dan sebagainya, sesemua ke sebagainya, kita cari madu dulu ke cari Panadol dulu? Kita cari Panadol dulu. Sedangkan Panadol tidak ada hadisnya. Sedangkan madu ada hadis. Nah, habatus sauda ada hadis. Kan? Minyak zaitun ada, sunnah Nabi. Tapi kenapa kita meletakkan sunnah Nabi di belakang, yang agama ni di belakang? Kita mendahulukan ciptaan-ciptaan daripada orang putih, daripada barat, daripada kafir. Bukanlah kita kata ubat tu jadi haram, tak. Tapi persoalannya kan kita orang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu paling atas. Tak ada siapa lebih atas daripada Islam. Maknanya dalam apa kerja kita buat, mesti mementingkan dan mendahulukan Islam dulu. Nah, kemudian tak boleh nak ikhtiar tu, tak apalah nak ikhtiar lain. Makna cari Islam dulu. Tak maaf cakap, kadang-kadang bila kita ditimpa penyakit, kita akan cari doktor hospital dulu. Habis hospital pergi dah. Hospital kerajaan pun dah pergi, hospital swasta pun pergi dah. Habis puluh ribu dah duit habis. Lah kali tak boleh tak doktor kata cubalah pergi buat rawatan tradisional ke macam mana, ubat kampung. Habis pula pergi masuk kampung, pergi jumpa Tok Bomoh. 14 negeri dalam Malaysia, 14 bomoh pergi jumpa. Habis pusing keliling negara, tanya orang kampung sana, kata sini ada orang pandai buat ni, pergi buat juga pergi sana. Habis pusing-pusing tak jadi gak lah, kali bomoh siam pun tak jadi juga. Nak jumpa doktor bab kesihatan moden pun tak jadi, jumpa Tok Bomoh cara tradisional pun tak jadi. Lah kali pergi mana? Pergi Masjid Al-Hasanah, jumpa Tok Imam. Mam, boleh tak pergi pas isyak buat solat hajat? Saya ni lama dah sakit dah ni, kat 4 tahun dah sakit, jadi minta lah Tok Imam buat solat hajat. Patut jangan minta Tok Imam buat solat hajat, buat solat jenazah terus. Nampak ni kata. Nah betul lah. Mu letak Allah lah sekali, mu cari manusia dulu. Lepas tu cari Tok Bomoh pula, makhluk juga. Lah kali bila makhluk semua tak boleh buat, barulah ya Allah tolong saya ya Allah. La ilaha illallah. Hamba jenis apa begini? Ni kata tadi. Nah, sebab tu ditanya dalam kubur, marabbuka, siapa yang jaga kamu? Siapa pelihara kamu? Siapa sehat sakit kamu? Allah. Memang mu sembahyang sujud pada Allah, tapi bila keluar nampak yang bagi sihat makhluk. Nah, yang bagi rezeki makhluk. Ni masalah. Kita betulkan balik tuan-tuan. Betulkan balik. Kan? Takut-takut soalan dalam kubur tak lepas nak jawab. Kan? Ini dia supaya kita nak nampak
apa yang kita perlu fikirkan di atas dunia ni? Dia sebenarnya tuan-tuan, saya tak tahu, saya cek tengok kita ni yang kita jadi serabut kepala sampai habis, kena heart attack lah, apa semua, sakit jantung, macam-macam penyakit ni. Kan? Kita serabut kepala ni sebenarnya kita serabut apa? Kita serabut soal rezeki ke kita serabut soal harta? Cik jawab kali. Kalau kita serabut soal rezeki kita Allah jamin. Tak ada masalah. Tak payah kata kita yang duduk di area Bangi, bandar ni. No, orang asli duduk dalam hutan. Ada rezeki tak bagi dia? Ada. Kafir tak sembah Allah, Allah jamin rezeki dia. Tu kafir. Dah kita yang sembah Allah, takkan takut rezeki. Jadi sebenarnya bukan rezeki yang jadi masalah kat kita. Yang jadi masalah kat kita harta. Harta ni apa dia? Harta ni dunia lah. Kalau setakat nak cukup makan minum, cukup sebenarnya. Tapi tak puas. Tak boleh jadi tengok rumah orang sebelah renovate dapur bagi besar, nak buat juga. Tengok orang tu beli kereta baru, kan? X50, baru keluar. Beli juga, hutang pun hutang, riba pun riba, dia kata. Jadi masalah sebenarnya masalah apa? Masalah hati. Masalah nak keduniaan. Sebab tu Nabi kata, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Punca kita jadi jahat sebab dalam hati ada cinta dunia. Tak payah kata orang awam, para asatizah, ustaz yang dalam kepala ada Quran hadis pun, bila melekat penyakit cinta dunia, jadi rosak ni. Jadi rosak. Saya tak tahulah, kita nak panggil satu orang ustaz famous jugalah nama dia tu di pondok kami. Kita telefonlah dia. Assalamualaikum ustaz, Waalaikumsalam. Dia pun kenal kat kita. Dia kata, ustaz apa tema ustaz? Tak ada, ini ingatkan nak panggil ustaz lah buat ceramah jemputan sekali di pondok kami ni. Sebab asyik muka kami je ngajar pondok, budak pondok pun boring dah. Nak panggil ustaz luar pula sekali-sekala. Kan? Boleh ustaz? Tak apa, nanti anda tengok jadual dulu. Tak apalah ustaz tengok jadual, nanti ustaz WhatsApp lain lah. Baru nak letak, dia kata, ustaz. Awaknya ustaz? Tak lah, gini, biasa-biasanya lah orang panggil saya dalam 2, dia kata. Kita tanya, dalam 2? 2 apa ustaz? 2 ringgit ke benda? 2 ringgit apa, dia kata? 2,000. 2,000. Kami pondok. Nampak bumbung pun kadang-kadang bocor. Nampak? Yang datang pun orang kampung tak sampai 20 orang, lebih kurang lah 20 orang. Kalau yang 20 orang tu derma RM1, baru dapat RM20. Nak bayar ustaz 2,000. Lah kali saya kata, minta maaf ustaz, tak jadi lah ustaz. Awak dia kata, ustaz tak ada duit ke? Bukan tak ada duit. Kami mesyuarat hari tu, AJK pondok, cadangnya nak bagi kat ustaz 5,000. Dan ustaz minta 2,000, tak kena syarat lah. Padan muka dia. Ceritanya, nampak golongan agama pun bila dah masuk cinta dunia habis. Cinta dunia lah, berlumba-lumba populariti, berlumba-lumba kemewahan hidup, hebat-hebat sana sini. Saya dulu di Perak ni, orang lama, saya tak sempat jumpa dia, tapi orang lama cerita. Dia kata ada satu orang Tok Guru namanya Tuan Guru Haji Ma'arif. Ulama lama, Tuan Guru Haji Ma'arif. Dia kuliah naik bas sebab dia tak ada kenderaan, naik bas. Kuliah maghrib, dia duduk di Greek, nak buat kuliah maghrib di Batu Kurau, jauh jugalah Perak ni. Kan? Dia bertolak tu pagi, pas mayang subuh tu tolak naik bas sebab nak transit, tukar bas sana tukar bas sini, sampai asar di masjid dia nak kuliah tu. Duduk pula situ tunggu sampai maghrib. Habis kuliah maghrib, bas malam mana ada? Malam mana ada bas? Tidur pula minta tompang. Boleh tak tidur di kaki 5 masjid? Kan? Pihak masjid pun satu hal, bagilah bilik ke apa, tidur kaki 5 je Tok Guru. Ni Tok Guru zuhud. Esok pagi pas subuh bawa balik. Allahu Akbar. Makna kata tak ada sikit pun keduniaan dalam hati dia. Itu okey lagi. Ada satu orang Tok Guru ni lagi dahsyat. Bila dia habis-habis mengajar tu, biasalah AJK mendahari, salam-salam, diisi lah salam tu. Sampul. Nampak? Lah kali AJK ni kata, Tok Guru ni buat duit tambang lah. Kata buat duit tambang. Tok Guru jenis lurus bendul ni Tok Guru.
Dia pun tulislah dekat sampul, tulis jawi dal waw yata duit tambang, tulis itu. Dia pun simpan dalam poket. Zaman dulu kan ada Grab. Macam kita Uber ke apa tak ada. Naik tu, naik beca. Naik beca nak balik rumah daripada tempat mengajar tu, nak balik rumah ke pondok dia. Kan? Jadi beca ni berapa sen sangat bayaran beca. Paling kuat kan ada 4-50 sen gitu. Dalam sampul tu AJK tu bagi RM10. Zaman dulu RM10 ni kira besar lah. Nak RM10. Nah, jadi bila dah sampai rumah, tok guru ni bagi sampul tu dekat tukang beca. Tukang beca tu pun buka sampul, buka-buka RM10. Dia kata, "Oi, banyak sangat ni. Saya tak ada baki ni. Tambang baru 40 sen je." Dia kata, "Nak ni banyak sampai RM10." Tok guru jawab dia, "Depa kata duit tambang bapa pun tak apa, duit tambang." Sampai tahap gitu. Nampak? Kalau kita gak siap minta diskaun, Mekon tak ada apa, 40 sen, 30 sen dah. Kita kita tok garu. Nampak? Allah, sampai tahap gitu. Kan? Makna kata lurus sungguh. Ulama-ulama dulu ni, kan? Mereka tak ada dalam hati mereka tak ada lekat dunia. Lepas tu tok guru saya pesan, dia panggil K lah, nama Syakir, panggil K. K, entah ingat ni anak pesan. Kalau entah nak keluar pergi mengajar kuliah, terdetik dalam hati, masjid ni nak bagi berapa agaknya? Kalau terdetik gitu dalam hati, patah balik, masuk masjid, sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat taubat. Minta maaf pada Allah sebab hatimu dah mula mikir dunia. Lepas tu saya cakap dekat masjid-masjid kuliah bulanan saya kata kalau saya lambat jangan marah sebab takut kadang-kadang banyak kali patah balik. Ada masalah kita tu, masalah itu ni. Nah, tapi kita cuba-cubalah nak. Tu kena ada murabbi yang bimbing kita, nasihat kita selalu. Duduk sorang-sorang bahaya. Kan? Tu dia. Jadi kata Syekh, jika memikir mereka itu indah kejadian barang yang di dalam keduanya, mikir tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi, nescaya dapat petunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Ta'ala. Barulah kita akan nampak bijaknya Allah. Dia gini, selagi mana dia gini, nak nampak hebatnya Allah, nampak bodohnya kita dulu. Sebab tu patah ulama sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, barulah dia kenal Tuhannya. Macam mana nak kenal diri? Segala sifat yang buruk dan kelemahan buh pada kita. Kenal diri kita bodoh, baru nampak Allah yang maha bijaksana. Kenal diri kita lemah, baru nampak Allah yang maha kuat. Selagi mana kita nampak diri kita yang cerdik, kita tak nampak Tuhan tu bijaksana. Tu yang akhirnya dia rasa undang-undang ciptaan manusia buat lebih betul daripada undang-undang Allah. Sebab dia rasa dia lagi genius. Ni barat doktrin cocok dalam minda kita. Hebat dengan jurusan masing-masing, hebat dengan sijil masing-masing. Nak belajar sampai PhD, menara gading apa pun, silakanlah belajar. Tapi ingat, kita duduk di bawah kekuasaan Allah. Nampak? Sebab tu Allah kata, aku cipta langit dan cipta bumi. Mana sehebat mana pun kita duduk di bawah langit Allah dan berpijak di atas bumi Allah. Sedar diri sikit. Sebab tu Allah sebut, aku cipta langit bumi. Itu makna dia. Kan? Sebab sombong-sombong ni lah sifat setan. Kan? Baik. Kemudian lagi dia kata, dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita-cita mereka itu. Nescaya bersegera mereka itu kepada beriman dan amal yang soleh. Dan kita talakan fikiran kita, jangan sibuk dengan fikiran kita hidup lama lagi, tapi fikirlah bahawa fikir mati. Boleh jadi malam ni malam last. Nampak? Jadi dia sebenarnya bukan corona tu masalah. Yang masalahnya mati kita macam mana. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu kadang-kadang Tok Khatib khutbah selalu baca ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi yang masalah kita ni mati dalam keadaan Islam ataupun tidak, itu masalah. Bukan mati kena corona ke tak kena corona. Tak kena corona pun mungkin mati kena langgar kereta corona. Nampak? Nak tahu.
Mati ni bila-bila je. Nah, tak semua. Jadi tengok. Nah, kita pun akhirnya alhamdulillah, mungkin satu hari nanti insya-Allah dunia dapat menghapuskan lah corona ni. Selesai dah kita pun sonoklah corona dah habis. Tapi siapa tahu pas tahun pula Allah turunkan koroni pula. Nampak penyakit ni tuan-tuan, dia datang dan pergi. Nampak? Dari dulu lagi macam-macam jenis penyakit ada. Pergi penyakit ni, datang penyakit lain pula. Penyakit sentiasa ada. Penyakit tu bukan satu masalah. Penyakit tu cuma orang cakap hitam putih kehidupan kita. Yang masalahnya bagaimana hujung kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kan? Betul kita kena faham. Jadi sebenarnya begini. Dunia punya masalah jangan kita besar-besarkan. Dunia punya masalah kecil je. Yang masalah sebenar ialah masalah akhirat. Sebesar mana pun masalah dunia, hakikat dia kecil. Nah, sekecil mana masalah akhirat, hakikat dia besar. Saya bagi satu contoh. Macam masalah corona tadilah kita sebut. Dunia menggambarkan satu benda yang sangat dahsyat. Sampai kita pun takut sangat. Sampai nak tulis nama pun takut. Dia kata pen ni tadi ada orang lain pegang. Yang pegang tu batuk. Dia kata, ambil pen cocok muka dia. Takut sangat mana? Terlampau takut. Pada benda masalah, dunia masalah, jangan kita sabut kepala. Yang masalah ni akhirat. Walaupun nampak macam kecil. Contoh. Baca Fatihah dalam semayang, salah baca. Sikit je salah, bukan banyak mana. Siratul Labi baca. Siratul Labina Siratul Labi. Banyak tengok cerita labu-labi. Kata salah. Alah, salah sikit takkan kira, dia kata. Memanglah menampak salah tu sikit, tapi efek ni benda. Semayang mu tak dikira di sisi Allah. Bila semayang mu tak dikira di sisi Allah, balik jumpa Allah, semayang tak ada. Kemudian pula disebut oleh ulama, semayang ni umpama bakul. Kalau semayangnya elok, maka bakul yang elok. Bubuh amalan lain semua lekat. Bubuh sedekah lekat, bubuh umrah lekat, bubuh haji lekat, bubuh apa amalan zikir apa semua lekat. Kalau semayangnya tak elok, umpama bakul bocor. Mu bubuh apa jatuh bawah, mu zikir jatuh bawah. Lah kali bawa jumpa Allah, muflis apa tak ada. Kita nampak remeh, Allah silap sikit baca dalam semayang. Bila semayang tak dikira, lain lagi tak dikira. Tu kita nak mahamkan masyarakat, ubah mentaliti kita. Dunia punya masalah jangan serabut sangat. Biar syarikat kita bankrupt, tak apa, buat balik. Niaga tak besar, niaga kecil pun tak apa. Jual goreng pisang pun tak apa. Janji halal. Daripada buat syarikat besar-besar tapi terlibat dengan duit haram dan sebagainya, buat benda. Itu macam sekolah agak. Hari ni mak bapak marah sangat anak dia gagal dalam SPM dan sebagainya. Tu SPM, CJ Pelajaran Malaysia. SPM yang nak kena takut, no kiamat soalan padang mahsyar. SPM ke? SPM yang ni sekolah ni boleh repeat paper Julai. SPM padang mahsyar tak boleh repeat. Dia gagal timbang-timbang banyak dosa. Saya ambil paper Julai ni kata. Kata malaikat tokmu. Malaikat kata, mana ada paper Julai, masuk dalam neraka terus. Allahu Akbar. Batu biar kita clear. Dalam bab agama ni, nak risau sikit-sikit tak apalah, tapi jangan lebih-lebih. Yang nak risau sungguh bab akhirat. Buka-buka wallet kan, tengok-tengok duit dah kering PKP lama, kerja pula kena buang. Tinggal berapa ringgit tengok Allah, pening balik. Tak payah pening sangat. Masalah tu dunia je. Tak payah risaulah. Sat pergi masjid buat tahlil, datanglah makan. Nampak? Apa susah? Nampak? Kalau payah sangat pun minta kat orang pun insya-Allah orang bagi. Betul tak? Orang bagi. Kita boleh tahan kira buka-buka wallet ada dalam 4, 5, 6 ringgit. Ni orang gila wallet pun tak ada. Kenyang nanda tak makan? Kenyang nanda. Buncit perut. Nampak? Cakap tak betul, cakap seorang-seorang. Makan ada rezeki tu Allah bagi. Nak risau dia. Yang kita nak risau ni soal-soal akhirat. Patut tengok dekat depan pintu rumah termenung. Kita tanya, mat, awak mat? Patut nak termenung ni, termenung dia. Awak hang termenung ni, tahajud terlepas. Boleh tahan kira.
Nampak? Risau bab amal ibadat. Nak termenung lama awak hang termenung panjang ni. Lagi satu juzuk tak hafal lagi. Nampak? Tapi nak cari yang ni payahlah. Nampak? Yang termenung tu termenung dia. Termenung sebab ikan termenung mahal. Dia serabut yang tu. Dia serabut bab dunia dia. Serabut duit bantuan tak dapat. Serabut macam-macam. Ada. Risau tak ada rumah. Tak payah risau lah tak ada rumah. Setiap kita ni ada rumah dah. Walaupun kita tak beli. No? Baitut turab. Rumah tanah. Kubur. Tengok cerita Piramli. Piramli ajar kita. Kan? Dia tanya Aziz tanya Sudin. Aku dengar ada lagi 3 kosong. Okey lah 3 kena. Kita 3 orang ni kata. Besar mana luas rumah tu? Tak besar manalah. 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, 7 kaki dalam. Sudin memikir-mikir 7 kaki dalam tu kubur dia tu. Nak ceritanya memang kita ada dah. Nak risau dia. Kan? Yang nak risau tu nak bawa apa dalam tu? Tu patut kita pening. Kan? Tu. Dan lagi kata Nabi SAW, atafakkuru fil akhirah yurithul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah. Berfikir pada akhirat itu mempusakai akan hikmah. Hikmah ni maknanya kebijaksanaan. Siapa yang fikir akhirat, dialah orang yang bijak. Walaupun dia tak ada PhD, walaupun SPM gagal 4 kali. Kan? Tapi bila dia fikir akhirat, dialah orang yang bijak. Dan menghidupkan hati. Nak fikir pasal akhirat ni akan menghidupkan hati yang lalai. Dan berfikir pada dunia itu pada dinding atas akhirat. Fikir pasal dunia menyebabkan hijab kita pada akhirat. Lagi banyak kita fikir dunia, lagi tebal akhirat kita. Maksud tebal akhirat, makin tak nampak akhirat. Lagi serabut dengan dunia, lagi dia tak nampak akhirat. Jadi jangan terlampau sibuk memikirkan hal-hal keduniaan. Berlebih kurang sudah. Nak ni je. Macam saya selalu sebut kat mana-mana masjid saya kuliah. Kita ni tuan-tuan, pejam celik, pejam tak celik-celik. Habislah hidup. Kan lama mana hidup? Start je. Kita jaga anak kita umur mula setahun, tu 2 tahun, lalang tahun dah masuk sekolah. Tu dah masuk menengah lah kali dah kita nikahkan dia pula, dah kahwin. Kan lama mana? Yang nak lama dalam kubur sok, di padang mahsyar sok, habis. Kan? Jadi kata Syekh, untuk ubat penyakit akibatnya, kalau orang yang tidak memikirkan hal-hal akhirat, maka dia akan diserang penyakit lalai nama dia. Maka lalai ni ulama letakkan dia dalam sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Lalai dia dalam soal-soal kehidupan akhirat dia. Dan Syekh membahagikan kelalaian itu kepada 9 perkara. Pertamanya, lalai itu puncanya kerana dia kasih akan dunia. Kasih akan dunia itu ada 9, iaitu yang pertama, kasih akan kemuliaan, kata Syekh. Nakkan kemuliaan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan Allah. Kalau kemuliaan Allah tak apa. Ni kemuliaan makhluk. Dia nak tersohor, nak supaya makhluk puji dia. Oh hebat hang. Kalah. Tar ni ni bawa power. Dia nak orang puji dia. Kan? Beli barang mewah-mewah, nak pangkat jawatan tinggi, nak kerana nak orang puji dia. Yang kedua, kasih akan harta. Sibuk ngumpul harta. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, nanti di padang mahsyar, yaumul hisab, hari perhitungan, sebelum ditimbang pahala dosa kita, akan dikira dulu akan segala harta milik kita. Kata guru kami, lagi banyak harta seseorang di dunia, lagi lamalah hisabnya. Walaupun seluruh hartanya adalah barang halal. Halal tak halal, setiap satu Allah tanya. Kalau kami di pondok, Tok Guru buat contoh jubah. Sebab Tok Guru duk tengok budak-budak pondok ni, Pak Asyik Raya tukar jubah colour lain. Kan? Jadi Tok Guru kata, kalau dalam almari kita ada 5 helai jubah, setiap sehelai Allah akan tanya. Kan ada dah satu, kenapa beli yang kedua? Walaupun memang kita beli tu barang sunnah, tapi Allah tanya. Tanya jawab. Tak jawablah kata sebab kita mencintai sunnah. Tak apa. Kalau lepas jawapan tu boleh lepas. Kalau sangkut.
Tu tak masuk yang haram. Kalau yang haram lagi dahsyat. Ni barang halal je. Bayangkan, kereta banyak lah. Kat 5 biji kereta kat rumah. Tanya kan ada dah kereta ni, kenapa beli kereta ni lagi? Ni keluaran baru X50. Ada tak? Ada tak? Nah, kalau selamat, tak selamat tak tahu. Nah, habis ditanya satu. Tak apalah. Tapi ni halal, ni hasil usaha saya. Allah, saya niaga elok, cara elok. Betul dah. Tapi tu ada saudara si Islam kamu yang tak ada kereta. Kenapa kamu tak tolong dia? Adik-beradik kamu tu susah. Kenderaan pun tak ada. Kenapa kamu tak bagi satu kat dia? Bukan orang lain. Adik-beradik kamu kan? Nak jawab macam mana? Kelepang kena sebiji. Kan? Yang ketiga, kasih akan kaya. Berebut-rebut nak jadi kaya. Lah ni tak tahu jadi trend apa dah. Dia ambil gambar, buat video, masuk dalam bilik dia besar mana, orang tamu besar mana, tunjuk lubang jamban besar mana. Lubang jamban besar-besar pun bonggong satu ke? Nampak? Dia kata nak tunjuk. Akhirnya terdidik di dalam hati manusia mengejar kekayaan. Kayanya dia, aku pun nak kaya ke anak kaya. Berlumba kekayaan. Orang suruh lumba amal ibadat. Suruh lumba bab-bab akhirat. Tak sibuk dengan kaya tu. Akhirnya hari ni tuan-tuan minta orang cakap, anak-anak kita mengaji universiti sebab mengaji tinggi-tinggi tu nak jadi apa? Memang nak jadi engineer, doktor, tapi tujuan apa? Nak pangkat besar, nak jawatan besar, nak gaji besar, nak rumah besar, nak kereta besar, bini pun nak besar. Lah kali semua tu apa? Dunia ke akhirat? Dunia. Lepas tu angkat takbir sebut Allahu Akbar. Buat benda? Sebutlah dunia akbar. Kan banyak syak lagi. Ad-dunya akbar. Sebab dalam hati kita besarkan dunia. Nak sebut Allahu Akbar, mu besarkan Allah. Bukan salah jadi engineer, bukan salah jadi doktor, tapi niatlah jadi doktor untuk Islam. Supaya Islam tidak dipandang rendah. Orang Islam pun ada doktor yang hebat. Doktor yang ikut berlandaskan syarak. Bukan menghentam sahaja. Jadi engineer Islam. Ada syarikat projek daripada orang Islam sini. Ni kadang-kadang minta maaf cakap, pasang barang-barang di masjid pun kadang-kadang orang kafir yang pasang. Mana orang Islam ni? Jadi kita nak gitu. Bukan salah mengaji dunia, tapi biar niat kerana Islam untuk Allah. Kan? Orang kafir boleh buat niat kerana Kristian dia, kerana gereja dia. Takkan kita tak boleh? Kan? Kita agama yang sebenar. Kan? Kasih akan kerajaan. Ni lagi satu masalah. Berebut nak jadi kerajaan. Buat pula parti baru. Kasih akan pakaian. Kasih akan pakaian, cinta pakaian pula. Orang kumpul passion. Kan? Yang perempuan pula tudung berpusing-pusing. Lah kali terjerut sendiri. Kan? Kasih akan perempuan, suka dengan perempuan pula, gila perempuan. Dah menikah tak tengok pula janda orang. Kadang-kadang tak janda lagi, doa biar jadi janda. Aku kenal betul bini kawan ni. Moga mati cepat dia ni. Nampak? Dia jahat sungguh. Kasih akan isi rumah. Ni pun menyakit kat ni. Ni Syekh kata ni. Bukan saya kata. Kumpullah barang-barang banyak dalam rumah. Tuan-tuan, mak bapak kita dulu atau nenek moyang kita dulu-dulu, kenapa mereka ni boleh buat ibadat banyak-banyak? Sebab dalam rumah tu banyak barang tak ada. Kadang-kadang radio, TV tak ada. Jadi apa yang nak hiburkan hati dia? Kalau tidak, dengan Quran. Pandang kanan tak ada benda, pandang kiri tak ada benda, tengok-tengok Quran depan mata. Buka Quran, baca Quran tu. Sonok dengan Quran tu. Kita macam mana nak rasa Quran tu sonok? Kanan kiri ni penuh macam-macam. TV pula macam-macam ada. Macam-macam channel ada. Pas satu drama. Tak habis-habis. Kata tadi drama Melayu Ustaz. Lepas tu ni Hindustan pula. Tak cukup. Nampak? Dan bila nak buat duha, bila nak buat amal ni, bila nak baca Quran ni, kan? Tu sebab apa? Isi rumah. Dia bila rumah terlampau besar, banyak barang, kemah pula nak banyak. Betul tak? Lantai besar, rumah besar, nak mop satu daripada ruang tamu sampai ke dapur, berapa banyak? Kan? Sibuk urus ke rumah lah. Dan bila nak urus bahagian amal ibadat, bila nak baca Quran sebagainya, sibuk ke urus rumah saja. Lah kali mati rumah kan bawa pun. Kalau boleh masuk sekali tak apa. Kalau tak boleh masuk rumah pun bolehlah awak masuk kunci rumah. Tak boleh juga. Nak ceritanya dunia ni tak ada apa. Yang kita nak sibukkan sangat. Kasih akan kenyang.
berkenyang-kenyang, makan terlampau banyak. Saya nak tanya tuan-tuan, yang terlantar di katil hospital tu sebab kurang makan ke banyak makan? Kurang makan ke banyak makan? Banyak makan, bukan kurang makan. Nampak? Banyak makan, terlebih manis, kencing manis. Kan? Banyak makan punca jadi penyakit, bukan kurang makan. Tapi setan cocok kita, jangan banyak sangat puasa. Nanti hang tak ada tenaga, hang mati. Ada pernah keluar surat khabar. Nak terlampau banyak puasa sunat akhirnya mati dia. Tak ada. Nak terlampau banyak makan sampai tercekik tulang, mati dia. Itu ada dalam surat khabar. Nampak? Mati sebab banyak makan ada. Kurang makan tak ada. Jangan tertipu dengan setan. Kasih akan tidur. Last kali Syekh kata. Banyak tidur. Semua benda nak tidur. Kan? Kuliah pun tidur. Nak bawa kereta pun tidur, nak tidur. Nah, kata guru kami, tidur kita yang sebenar dalam kubur esok. Nah, sejaga ni jagalah sejaga-jaga ni selagi mana mampu. Tapi kalau akibat letih sangat tak apalah. Kan? Tapi lagi mana mampu perbanyakkanlah. Sebab nanti dalam kubur tak ada amal dah kita buat. Nak semayang sunat mana boleh semayang. Nak tanah timbul atas kepala nak bangun tak boleh. Nak semayang macam mana? Tak boleh. Semayang sunat tak ada dah. Nak puasa apa memang tak makan dah dalam tu. Kan? Nak buat amal apa tak ada dah. Jadi nak buat amal ni masa jaga ni, masa hidup ni. Lepas tu dalam tu esok memanglah baring sebaring-baringnya. Kan? Lepas tu kata guru kami, kalau kamu nak tidur nyenyak dalam kubur, banyakkanlah berjaga semasa hidup. Takut-takut siapa yang banyak tidur semasa hidup, takut-takut tak boleh tidur dalam kubur. Apa tak boleh tidur? Malaikat tanya, pang kena sebat, pang kena sebat. Macam mana nak tenang dalam tu? Kan? Jadi kita nak biarlah orang cakap berhempah pulas lah kita. Maka inilah yang membawa kita kepada fikir yang dimaksudkan di sini ialah fikir akhirat. Adapun fikir dunia bukan tak bagi fikir langsung, tapi berlebih kurang sudahlah. Sikit-sikit sudahlah. Yang kita nak risau sangat masalah akhirat kita. Ada. Masalah akhirat tu yang jadi isu yang paling besar sekali dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni yang dapat kita kongsikan bersama. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan dengan pengajian ataupun tazkirah, orang cakap apa, sama-sama kita mengingati ni, moga-mogalah bertambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, memantapkan iman kita. Maka dengan pemantapan iman itulah menyebabkan amal kita jadi ikhlas. Dengan keikhlasan itulah Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti, insya-Allah. Jadi macam biasalah, mana kuliah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Untuk makluman, pondok kami ni tidak ada tajaan daripada mana-mana pihak, sama ada kerajaan atau bukan kerajaan. Semuanya atas usaha anak-anak pondok dan tok guru sendiri. Kan? Macam kami ni ada bela itik kat pondok kami, macam-macam binatang kami bela. Itik ada, kambing ada. Kalau siapa nak buat akikah boleh, kita ada kambing, lembu pun ada. Banyak binatang. Dulu kebau pun ada, tapi sekarang kebau payah nak jaga, nak jual habislah. Sampai saya kata kat tok guru saya, tok guru, pondok kita ni macam zoo dah ni. Banyak sangat binatang. Nampak? Nak ajar ni untuk survive, supaya jangan kita bergantung dengan makhluk sangat. Kita buat kerja-kerja ni, hasil usaha ni, insya-Allah dapat pakat-pakat lah bantu perjuangan sekolah. Jadi kita ada bawa lah tu. Itik yang kami beli ni jenis itik telur. Jadi kami buat jadi telur masin. Jadi telur masin ni bukan sebarang-barang telur. Ni telur power ni. Ni telur itik. Kan? Bukan sebarang-barang itik, sebab ni itik pondok. Dia itik ngaji punya itik. Nampak? Jadi berkat, insya-Allah. Jadi pakat-pakatlah, niatlah membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah, dan segala kelemahan dan kesilapan itu adalah salah silap saya sendiri dari segi adabnya, adapun dari segi hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu adalah daripada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.